Merdeka tahun ini sederhana tetapi ianya bermakna. Dan kita semua, rakyat Malaysia, menzahirkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada negara dalam pelbagai cara yang berbeza. Mungkin mengikut kemahiran ataupun kesukaan kita. Ada yang pandai menyanyi akan buat lagu, ada yang pandai melukis akan melukis, painting dan mural dan sebagainya. Seni adalah satu kuasa pendorong yang kuat untuk mengetengahkan semangat patriotisme. Dan beberapa bulan yang lepas, satu mural mencuri perhatian rakyat Malaysia. Ia menggambarkan antara lain Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong, dan ia mencuri perhatian rakyat Malaysia sebelum satu insiden yang agak negatif berlaku pada mural itu. Tapi ia tidak memudarkan semangat mereka yang bertanggungjawab melukis mural tersebut untuk redesign semula. Dan saya kira cerita ini adalah cerita yang sangat simbolik dan menarik apabila kita bercakap dengan sambutan Hari Kemerdekaan kita pada tahun ini. Esok, kurang 24 jam lagi. Wartawan di Daudin Daud ada pergi tengok, ada pergi menemu bual mereka yang melukis mural ini. Ya, betul. Apa yang boleh dikongsikan? Okey, baik. Seperti yang Lokman cakap sebentar tadi, ramai ada orang menzahirkan kecintaan mereka kepada negara adalah melalui lagu, melalui mural, dan saya juga sebelum ini pernah interview Datuk Wahid Idris, antaranya melalui lagu lah. Dan pada saya sendiri sebenarnya, macam mana cara untuk saya mencurahkan ataupun menzahirkan kecintaan kepada negara adalah dengan cara inilah, mencari orang-orang yang menzahirkan cinta mereka melalui saya zahirkan di televisyen dan juga di web. Jadi dengan cara itulah, kalau kita lihat, ya mungkin mereka ni masih lagi anak muda, 3 orang anak muda, Hadi, Mi Ali dan juga Firdaus masih lagi anak muda. Dan mereka, saya agak terkejut dapat menghasilkan satu karya yang kita boleh katakan sebagai karya yang masterpiece mungkin, yang sehingga mendapat viral satu Malaysia. Namun sayangnya itulah macam Lokman cakap, usianya tidak panjang. Saya ingat mungkin dalam tak sampai sebulan kalau tak silap dah dirosakkan oleh tangan-tangan jahat, yang sehingga kini masih lagi kita tak tahu siapa, dan kita harap kita akan tahu siapa pada akan datang. Dan itulah yang saya boleh lihat sebenarnya, antara poin utama mereka ialah untuk menzahirkan kepada rakyat Malaysia dan juga menzahirkan kepada frontliner, kepada Yang Tuan Agong, kecintaan mereka terhadap Malaysia segala-galanya lah. Dan kalau boleh mungkin kita boleh kongsikan gambar yang kita lihat bagaimana mereka pada waktu itu melukis mural ini. Dan pada saya ini adalah satu perkara yang kalau saya pandai melukis, saya juga mungkin akan buat seperti ini. Inilah 3 Pandai orang tak ya. melukis? Bolehlah sikit-sikit, boleh. So inilah yang di depan sekali adalah Mi Ali, yang di belakang sebelah kanan itu adalah Firdaus, dan sebelah sana Hadi. Inilah kalau anda lihat 3 anak muda yang mencurahkan bakat, mencurahkan masa mereka untuk menghasilkan satu karya yang saya bolehlah dikata, kalau saya ditanya karya seperti ini, saya satu kata saja, masterpiece. Pada saya itulah masterpiece yang sebenarnya membangkitkan juga semangat negarawan mungkin dalam diri kita. Saya ingat Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham ada melawat. Ya, betul. Pada Baginda Tuan Agong seperti yang kita saksikan dalam video tadi, mencematuli juga menziarahi mural tersebut. Din ada menemu bual dan bersembang dengan mereka bertiga ni. Adakah mereka menjangkakan bahawa hasil kerja ini akan menjadi begitu viral sehingga menjemput kunjungan sosok-sosok yang agak berpengaruh dalam Malaysia sekarang ni? Okay, betul. Berdasarkan apa yang saya berkongsi dengan mereka, bertanya kepada mereka, sebenarnya plan untuk menghasilkan mural ini sebenarnya boleh dikatakan tidaklah dirancang begitu baik. Dia hanya datang, ilham datang tiba-tiba, dan kebetulan ada kawasan kosong di 12, salah seorangnya Firdaus tinggal di situ, dan mereka plan, ya kita akan datang. Dan mereka lukis, dan pada masa itu mereka merasakan bahawa lukisan ini mungkin viral. Tapi tidaklah se-viral yang seperti apa yang anda lihat sebelum ini. Sampaikan Yang Tuan Agong sendiri macam dulu untuk datang, sampaikan Tan Sri Dr. Nur Hisham juga datang. Jadi pada mereka, saya tanya pada mereka, adakah ini dijangka? Ya, dijangka, namun tidaklah sehebat ini. Dan pada saya dapat lihat bahawa dari mimik wajah mereka, dari mata mereka, sebenarnya mereka sangat-sangat berbangga apabila hasil karya mereka diangkat sebegitu rupa, bukan sahaja oleh yang terdekat tapi juga di seantero negara. Itu adalah perkara yang saya fikir membanggakan mereka lah. Kita ada klip audio yang hasil temu bual Din bersama mereka. Betul. Apa yang kita bakal dengarkan ini? Ini adalah satu perkara yang mungkin membuka persepsi kita. Sebelum ini orang kata kalau mural, kita cerita pasal mural tak ada lain. Di sekolah, di tadika, atau mungkin kalau up sikit di tepi-tepi jalan. Tapi sekarang dengan adanya mural dan kita lihat
rupanya ini rupanya hasil mural. Kalau dulu mungkin kita lihat mural gambar ikan paus, gambar sotong, gambar laut semua mungkin. Tapi, lirik lagu sekolah dan ya, sebagainya. betul. Jalur gemilang. Tapi mereka membuat satu perkara yang agak berbeza, yang mungkin agak baru di Malaysia dengan memaparkan potret pemimpin-pemimpin seperti ini. Dan sebenarnya pada Mi Ali sendiri, mereka telah membuktikan bahawa mural bukanlah hanya untuk di tadika saja. Boleh kita dengarkan apa yang Mi Ali cakapkan kepada saya baru-baru ini. Ramai yang menghargai mural tu sendiri dan ramai orang bercakap-cakap pasal mural. Yang kita tahu dulu mural, mungkin orang anggap mural just untuk tadika, kualiti macam tadika. Tapi alhamdulillah saya berjaya tukar mindset orang yang mana mural ni bukan untuk tadika saja. Dia boleh jadi macam-macam sebab kita buat dia. Ya, itu key point. Kita buat dia. Itulah yang dipraktik oleh Mi Ali. Maksudnya selagi apa itu dirancang dengan sebaiknya dan selagi apa itu adalah berhasil tangan mereka sendiri, maka mereka boleh menghasilkan macam-macam benda. Kalau mengikutkan apa yang Mi Ali cerita pada saya, sebenarnya mural seperti ini agak baru di Malaysia. Tak ramai yang buat. Mungkin ada juga di sekitar Kota Baru atau mungkin kawasan-kawasan lain. Tapi kalau di luar negara, ia sebenarnya adalah satu perkara yang biasa. Dianggap seni. Ya, dianggap seni. Saya ingat ada satu zaman dahulu di mana mural-mural sebegini, khasnya bukan di sekolah dan sebagainya lah, di kawasan-kawasan luar, tempat-tempat awam, ia dianggap seperti vandalisme. Ya, betul. Kerana setiap kali di mural, grafiti walaupun cantik, walaupun tidak mempunyai unsur-unsur negatif ataupun perkataan kesat dan sebagainya, ia sering di spray semula untuk bersihkan semula. Ia dianggap sebagai satu act of vandalism. Betul. Persepsi itu sudah pun berubah kini menjadi satu work of art, seni, masterpiece seperti yang Din katakan. Ini yang kita saksikan sejak beberapa tahun yang lepas. Ya, betul. Dia sebenarnya antara yang menyebabkan kenapa orang menganggap seni itu adalah sebagai satu vandalism, sebab kebanyakannya yang kita sebutkan grafiti sebelum ni, kebanyakannya mungkin tak banyak yang perkataan-perkataan okey, tapi kebanyakannya memang perkataan-perkataan yang kurang sesuai untuk kita paparkan. Tapi tahun ke tahun nampaknya kesedaran itu dah mula ada, di mana di luar negara seperti kata Mi Ali, mereka memilih contohnya di negara barat sepertinya mereka melukis berdasarkan budaya negara mereka. Jadi sama juga seperti di sini, mereka melukis juga untuk mengetengahkan budaya negara kita. Jadi hasratnya satu, sekiranya orang luar datang, mereka boleh tahu. Contoh seperti Mi Ali kata di Kota Baru ada lukisan nelayan. Jadi mungkin mereka tidak tahu nelayan tu macam mana. Tapi bila mereka sampai, mereka lihat daripada mural, sebab biasanya mural ni kita letak di lokasi-lokasi tumpuan. Jadi bila mereka melihat, mural dia nelayan. Jadi daripada gambar itu, mereka secara langsung berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang budaya itu. Dan dari situlah untuk memperkenalkan negara kepada pelancong asing. Saya mahu paparkan kembali gambar yang kita lihat tadi. Kita tahu sebelum ini mural aslinya adalah satu bentuk, kalau kita boleh kongsikan gambar tadi, dan kemudian ianya dirosakkan, dinodai oleh tangan-tangan jahat. Kemudian pelukis-pelukis ini Mir Ali dan sebagainya mengubah untuk cover, untuk betulkan kecacatan itu, hasil vandalisme itu. Sebelum dan selepas apa perbezaan mural ini? Dia sebelumnya memang kalau ikutkan di belakang gambar sikit, kalau nampak di Tansi Dr. Hisham tu ada conteng-conteng. So sebenarnya asalnya adalah pada contengan. Warna merah macam-macam warna. Dan dari situ mereka tacap dan terhasillah gambar seperti ini. Tapi sayangnya itulah sekarang kita dah tak nampak dah mural ni sebab telah dipadamkan, walaupun berat sebenarnya, sebab saya bertanya dengan Mi Ali dan juga Firdaus, memang masa padam mereka rekod sebab itu adalah satu kenangan yang tak ramai orang yang tahu dipadamkan. Ramai yang tahu dipadamkan. Sebab padamkan. Dia sebab dah viral, memang semua orang anggap, pada macam Mi Ali kata, orang kata mungkin kita nak jumpa Agong tu susah. Jadi mungkin kita jumpa Dr. Hisham susah, Dr. Tansi Muhyiddin pun susah. Jadi mereka pilih untuk bergambar di sini. Konon-kononnya mereka berada bersebelahan. Jadi sebab itu antara faktor yang menyebabkan orang ramai tahu. Jadi bila orang ramai tahu, bila perkara ini dipadam dan dibuatkan secara vandalism, memang saya ada ikuti berita itu, memang boleh dikatakan kalau daripada 100 orang, mungkin 98 marah. 2 orang mungkin tidak ambil peduli. Tapi pada saya mungkin daripada 100, 98 marah. Jadi saya rasa memang semualah boleh kata marah, tapi sekarang mula tak ada. Tapi itulah, Mi Ali sebenarnya ada berkongsi satu perkara dengan saya fikir memang agak menarik. Tarikhnya pun saya rasa dah hampir, mungkin sekarang dia tengah sibuk. Dia kata selepas insiden itu, ada satu insan menawarkan bangunan 2 tingkat untuknya melukis di Kuala Lumpur. Okey, itu di Shah Alam. Itu di Shah Alam dia. Ini di Kuala Lumpur dan temanya berkaitan kemerdekaan juga, dan dijangka kalau boleh disiapkan sebelum 16 September, tapi saya tidak pasti sama adakah sempat dan masih lagi belum tahu adakah berjalan atau tidak.
Dan kabarnya 2 tingkat, jadi bayangkanlah kalau ini 1 tingkat pun dah sebesar itu, bayangkanlah kalau 2 tingkat ni besar mana. Jadi kita tunggulah, kalau ada rezekinya insya-Allah kita boleh melihat satu lagi masterpiece daripada Mi Ali dan rakan-rakannya di Kuala Lumpur. Okey, tak sabar kita saksikan. Sudah tentu betul. Din akan berada di sana untuk memberikan kita liputan untuk InsyaAllah. menceritakan berkenaan dengan mural gergasi 2 kali ganda lah kot Ya, saiznya, betul. kerana 1 tingkat menjadi 2 tingkat. Kita sering bercakap berkenaan dengan tak banyak elemen yang menyatukan kesemua rakyat Malaysia. Di dalam persekitaran politik, sosial yang agak berkecamuk sekarang, kita ada banyak perbezaan dan perselisihan faham. Antaranya sukan sebagai contoh, bola menyatukan semua. Seni juga seperti itu menyatukan semua. Hakikatnya dan pengajarannya adalah kita ada lebih banyak persamaan berbanding perbezaan. Cuma kita tidak sedar. Kadang-kadang kita perlu ditunjukkan untuk kita sedar. Mungkin itu pada saya pengajaran paling besar, paling berharga, sekurang-kurangnya sempena Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Sekian cerita di sebalik berita. Terima kasih Ridauddin. Selamat Hari Kebangsaan kepada anda. Esok kita akan bawakan liputan istimewa di Esra Awani dan juga di cerita di sebalik berita esok. Pastikan anda menyaksikannya. Saya Luqman Haris. Terima kasih kerana menonton hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat.